Okey. Okey, cikgu mulakan taklimat untuk fasa 3. Kerja khusus kamu ya. Okey, masa di tingkatan 4 kamu dah lengkapkan fasa 1 dan 2 iaitu mewakili 40 markah. Jadi untuk tingkatan 5 ni kamu bina sistem dan kamu kena sediakan pelaporan yang mana keseluruhannya merangkumi fasa 3, 4, 5 nilai dan juga sistem serta pangkalan data yang kamu dah hasilkan. Okay, so keseluruhan tu mewakili 60 markah ya. Jadi form 4 40, form 5 60, jadi markah keseluruhan ialah 100%. Okey. Okey, jadi kita akan start dengan fasa 3. Okay, sebelum tu awak boleh tengok dululah dekat skrin ni. Fasa 3 melibatkan jadual, borang, query, laporan dan juga mengekod 28 markah. Fasa 4 berkaitan dengan ralat 12 markah. Fasa 5 dokumentasi 10 markah dan juga ada satu bahagian yang keenam iaitu bahagian nilai. Okey, yang ini mewakili 10 markah. Okey, alright. Okey, sebelum cikgu terangkan lebih lanjut tentang fasa 3, dalam fasa 3 ni dia ada 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5. Jadi hari ni cikgu nak cover 3.1 dan 3.2 kalau sempat. Okey. So sebelum tu cikgu nak kamu pastikan semua dah buka Telegram dekat komputer kamu. Okey, dan juga dah start Zam. Okey. Okey, so cikgu akan tunjukkan first kali cikgu nak kamu hantar dulu kamu punya folder sistem dan juga file database ke Telegram cikgu. Okey. So kamu boleh buka folder sistem kamu. Okey, contoh katakan ini folder sistem kamu quiz. Cikgu ambil ni quiz ya. Okey. Buka tahu kan nak buka kat mana? Dekat C, dekat Zam, dekat dalam htdoc. Okey, dalam htdoc ada folder sistem kamu. Okey, kecuali untuk Andrian semalam dia dah tahulah dia punya root folder dah bertukar, bukan Zam, dia masuk dalam Zam installer. Okey, selain daripada Andrian, yang lain semua sama berada dalam htdoc. Okey, dalam folder htdoc carilah folder sistem kamu. Contoh kata quiz ke ataupun quiz online 3 ke. Okey, kamu klik kanan, send to, cikgu punya ni tak ada send to dia. Okey, kalau kamu tekan send to ni biasanya dekat komputer kamu akan ada dalam option ni zip. Okey, send to apa entah belakang tu zip. Okey, so kamu pilih yang tu. Yang cikgu ni tak ada, cikgu ada rar je. So cikgu add to quiz online 3 asal.rar. Kalau kamu tak ada zip, kamu jumpa .rar macam yang cikgu tunjuk tadi, kamu boleh pilih juga yang tu. Okey, so dia akan zipkan folder sistem kamu tu. Okey, so ini cikgu punya folder yang dah zip. Okey, so sekarang awak buka Telegram, okey, awak cari nama cikgu, awak send folder ni dekat cikgu. Okey, boleh buat sekarang. Okey, awak buka Telegram, awak cari. Cikgu. Ya saya. Send folder apa tadi? Ni folder sistem awak ni. Awak tak boleh send folder ni kat dalam Telegram, awak kena zipkan dia dahulu. So awak ambil send tu. Kalau kebanyakan komputer dia dekat setting ni dia ada zip. Okay, cikgu punya ni tak ada zip. So cikgu punya cikgu ambil rar. Okay, so kalau awak tak ada, kalau ada zip, ambil zip lah. Kalau tak ada zip, ambil yang rar ni. Tapi dua-dua tu sama je lah kan dia punya. Sama je. Dua-dua untuk kompreskan folder tersebut dan boleh dihantar ke Telegram. Okey, cuba buat dulu, lepas tu hantar kat cikgu. Dia kalau kat awak dah hantar, dia keluarlah notification kat sebelah kanan ni kan. Zeti dah hantar, Akila dah hantar.
Okay, so sama ada folder tu kamu zipkan dia dalam bentuk .zip ataupun .rar. Okay, hantar kat cikgu sekarang. Dah ke? Cikgu bagi dalam 2-3 minit. Lepas tu cikgu nak tunjuk yang database pula. Cikgu, Ya saya. Siapa tu? saya punya database dah dalam quiz.rar tu Okay, boleh. Okay, dah ke? Okay, ada yang ada masalah? Tak ada? Okay, kalau tak ada, cikgu pergi pada database pula. Okay. Okay, seterusnya pergi dekat localhost. Okay, kamu pergi kat XAMPP control panel tu, lepas tu pergi buka yang ni lah, database localhost pula dah, localhost. Okay, alright, so dapat buka ni? Dapat cikgu. Okay, dapat so dapat buka PHP MyAdmin ni untuk database kamu. Okay, yang ni cikgu yakin mungkin ramai dah mahir. Okay, tapi cikgu tunjukkan juga. Okay, so kamu ambil yang mana database kamu. Okay, contoh ni, Quizy. Okay, klik pada nama database tu. Okay, kemudian pergi pada export. Sekejap, tiba-tiba pula hari ni slow. Okay. Yang setting ni tak perlu ubah lah, biar je dia quick. Okay, format dia SQL. Okay, tekan go. Nanti dia akan download file database kamu dalam bentuk .sql. Okay, so yang ni pun awak send dekat Telegram. Okay, so awak tekan go, dia akan download file SQL, file database kamu, so kamu hantar juga dekat Telegram. Okay, jadi kalau ada apa-apa, anything happen, at least kamu dah ada satu backup untuk folder sistem kamu dan juga database dalam Telegram. Okay, dah ke? Okay. Okay, boleh ya. So kamu dah hantar dua file kat cikgu. Satu folder sistem kamu dalam bentuk .zip ataupun .rar dan juga file SQL untuk database kamu. Okay, kalau dah, dah cikgu tunjukkan JRP ya, jadual rubrik pemarkahan. Okay, alright, cikgu harap awak nampak dekat skrin sekarang jadual rubrik pemarkahan ya. Okay, boleh nampak tak? Tak ada pun cikgu. Tak ada. Dekat skrin sekarang cikgu tengah tunjuk jadual rubrik pemarkahan. Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada database. Ada dah. Baru keluar. Baru keluar lambat. Cikgu rasa internet cikgu slow ataupun komputer ni slow. Okay, tak apa. Okay.
Nasib baik cikgu tanya, ingatkan dah nampak. Okey. So sekarang nampak jadual rubrik pemarkahan, JRP. Nampak cikgu. Okey, alright. Nampak. Okey, so cikgu teruskan. So JRP ni ialah jadual rubrik pemarkahan yang awak boleh rujuk bila awak buat pelaporan kamu. Okay, sebab kat sini dia akan bagi tahu apa kriteria yang kamu perlu capai untuk dapat certain markah. Dan kalau boleh kita nak dapat markah penuh lah untuk semua bahagian. Okay, alright. Okey, fasa 3 melaksanakan penyelesaian yang ini 28 markah. Okey, so kita start. Keluar lagi cikgu. Oh, balas slow kan. Okey, kejap. Masalah internet saya ni. Okey, dah kan? Dah keluar tak? 3.1? Dah cikgu. Dah. Dah ke belum? Dah. Dah okey. Alright, so 3.1 jadual kita akan start dengan 3.1 ni. So kriteria dia ada Okey, untuk 3.1 ni dia ada 6 markah. So kita kena, dia ada 3 kriteria lah, membina semua jadual berdasarkan skema hubungan. Okey, so dapat 2 markah. Okey, kemudian menggunakan jenis data yang sesuai dapat 2 markah dalam semua jadual. Okey, menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam semua jadual dengan tepat 2 markah. Okey. Alright, so untuk dapatkan 6 markah ni, senang je yang 3.1 ni. Evidence yang dia nak adalah ni data dictionary dan juga table relation. Okey, so cikgu akan tunjukkan kat mana awak nak dapatkan data dictionary ni. Okey. Pergi balik pada PHP My Admin tadi. Allah, cikgu punya dah log out. Okey. Okey, pilih kamu punya database. Okay, contohnya yang ni, quiz. Okey, kamu nampak tak dekat sini ada data dictionary. Okey, bila kamu pilih kamu punya database ni, bawah ni ada data dictionary kan. Okey, kamu klik kat data dictionary tu. Okey, kecilkan sikit. Kamu screenshot lah yang ini. Okey. Dia daripada atas sampai bawah, dia menunjukkan semua table yang ada dalam database kamu. So kamu screenshot. Allah. Cikgu. Ya saya. Boleh ulangi semula tak belakang sikit tadi. Okey. Okey, kamu pergi dekat PHP My Admin, pilih database kamu. Contoh cikgu pilih database cikgu ni, Quizy. Okey, kemudian besarkan sikit. Okey, dekat bawah. Dia lag sikit. Kejap. Okey, right. Tak apa, cikgu tunggu. Okey, dekat bahagian bawah ni ada data dictionary. Okey, jumpa tak? Okey, dah dapat. Dapat dah. Okey, klik kat data dictionary ni, so dia akan keluar paparan macam ni. Cikgu kecilkanlah sikit. Okey, so kamu screenshot lah. Okey. Screenshot ni mungkin dapat 2 table, kemudian kamu scroll lagi ke bawah, screenshot lagi. Okey, pastikan semua table ni kamu screenshot dan masukkan. Okey. Send dekat cikgu Sekejap salah aku punya telefon. Apa dia? Kena send dekat cikgu ke? Tak payah send kat saya. Awak kena masukkan dalam pelaporan nanti. Okey, semua yang cikgu tunjukkan lepas ni awak tak payah send kat cikgu ya. Yang cikgu suruh send tadi 2 perkara je. Yang ni, ini yang awak kena masukkan dalam pelaporan. Okey. Alright, nanti cikgu bagi satu format ni yang kamu dah boleh terus isi je lah dalam ni.
Okay, ni nampak tak Microsoft Word ni? Nanti cikgu bagi format ni, awak masukkan je dalam ni. So yang awak screenshot tadi tu, contoh data dictionary, saya cari. Ni ikut data dictionary. Okay, saya masukkan je dalam ni. Okay, so dia, awak masukkan dalam pelaporan awak macam ni. Okay, masukkanlah semua table. Okay, lagi satu. Okay, macam tu. Okay, so yang ni nanti format ataupun tapak ni nanti cikgu bagi ke awak, so awak boleh terus guna je, masukkan je screenshot tu. Okay, yang ni sekarang cikgu tunjukkan cara untuk kamu dapatkan data dictionary untuk dimasukkan dalam 3.1 ni. Okay, alright, dapat tak data dictionary? Dapat cikgu. Dapat okay. Okay, pastikan semua semua table ni kena ada. Okay, sebab dekat table ni ataupun dekat data dictionary ni dia dah tunjukkan cardinality, dia dah tunjukkan jenis data di sini dan dia juga dah tunjukkan juga adanya primary key. Okay, kat sini ada primary key. Okay, so dah boleh dapat 6 markah. Okay, tapi bukan data dictionary ni sahaja. Okay, pangkah. Ya, ada satu lagi selain daripada data dictionary ni, macam cikgu tunjuk tadi, kena ada satu lagi iaitu table relation. Okay, yang table relation ni awak kena tengok betul-betul. Okay, dah ready? Are you ready? Dah. Dah Okay, sekarang cikgu nak awak buat backup dulu untuk awak punya database ni. Okay, awak klik dekat database awak tu. Okay, pergi dekat operations. Okay, awak nampak ada create table, rename database, remove, janganlah remove ya. Collation, copy database. Okay, ambil copy database ni, kita typekan nama dia quiz backup. Okay, boleh tuliskan dekat copy database tu. Boleh nampak tak? Okay, tulis, alamak, susah sangat pula. Okay, tulis quiz backup, copy database to quiz backup. Okay, setting bawah ni biarkan je, tak perlu ubah apa-apa. Pastikan dia ada structure and data, create database before copying, add auto increment, add constraints dan juga adjust privileges. Ini dia punya default setting, so biarkan saja. Okay, dah ke? Dah cikgu. Kejap ke dah? Dah. Dah ya, okay. Kamu tekan go. Okay, so kamu tengok dekat list database kamu ni dah ada satu lagi database iaitu quiz backup. Okay, so dalam ni dia ada table yang sama seperti dalam database asal awak. Dia punya record pun tak silap cikgu dia copy jugalah semua record-record. Dia bersama dengan table tu. Okay, so quiz backup tu biarkan. Cikgu, Ya. kenapa saya punya ada error? Okay, apa error dia? Dia kata table maklumat already exist. Apa? Dia kata apa? Table, ada satu table saya yang dah wujud. Oh, okay. Lepas tu dia keluar tak database ni? Ke tak keluar? Dekat tu lah list of database awak ni. Ada tak quiz backup tu? Sekejap. Okay. Tak ada. Tak ada? List yang belah kiri ni kan? Tak ada. Belah kiri. Okay. Okay, cuba share screen awak. Sekejap, saya masuk guna komputer lain. Okay. Okay, yang lain dapat tak? Dapat tak quiz backup ni? Ke ada juga masalah? Dapat cikgu. Dapat ya? Okay, ada lagi, ada yang tak dapat?
Tak ada ya? Okey, sekejap. Siapa tadi yang bagi tahu tak ada error tu? Oh, admit. Oh, okay. Okay, sementara kita tunggu Fakri share screen dia. Kalau dia dah share screen, awak bagi tahu ya, sebab cikgu kan tak nampak Google Meet sekarang. Okey dah cikgu. Dah okey. Baik. Share screen ke? Okey. Okey, tak apa. Sementara tunggu Fakri tu, okey, awak pergi dekat database awak yang asal. Yang tadi tu quiz backup tu biarkan. Okey, pergi kat database awak yang asal tu, quiz ataupun quiz online. Quiz online 3 ke, quiz online 2 ke, okey. Okey dah cikgu. Alamak. Okey, quiz backup. Okey. Tekan go. Okey, bermaklumat already exist. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, table. Edit. Kena ke buat backup ni cikgu? Tak, kalau awak dah ada yang SQL tadi, dah tak apalah. Nanti Itulah saya dah ada yang SQL tadi tu. sebab cikgu lepas ni, cikgu nak buat table relation tu, awak kena delete semua data dalam database awak. Tak apa. Okey, tak apa ya. So guna je yang tu. Okey, stop. 10%. Telegram tadi. Okey, sekejap. Okey, kalau yang tak boleh buat quiz backup tadi tak apalah, awak dah hantar SQL awak. So kalau apa-apa awak boleh backup semula daripada SQL tadi. Okey, okey, pergi dekat database kamu tu. Okey, sekarang awak kena delete record dalam, sebelum delete nanti sekejap, pergi dulu dekat designer. Okey, pergi dekat designer. Okey, kamu dah ada belum ni? Nampak tak line-line tu? Oh, designer tu mana? Allah Akbar, dekat atas ni. Ada kat ujung. Ujung sekali. Oh, okey. Okey, pergi dekat database kamu, klik kat database. Atas ni tadi ada operations yang kamu guna tadi, hujung sekali ada designer. Okay, kalau kamu tak nampak designer tu mungkin dia tersorok, ada anak panah, klik kat anak panah ada designer. Okey, sekarang kamu nampak tak paparan yang sama macam ni? Okey. Okey. Ada tak yang dah ada line-line macam ni? Dah cikgu. Saya tak ada cikgu. Okey. Yang Tak ada, ada line pun cikgu. okey, tak apa. Yang ada awak tulis kat chat, saya rasa kalau yang guna modul hijau, kebanyakannya sepatutnya ada. Sebab sebelum buat database, dia orang start dengan buat relationship ni dulu. Sebelum buat database pula. Lepas dia orang buat database, dia orang start dengan buat relationship ni dulu. So sepatutnya dah ada. Okay, tapi kalau kamu guna modul hijau dan tak ada, don't worry. Okay. Okay, so kalau yang tak ada, kita akan buat table relations ni, tapi sebelum kita buat table relationship ni, kita kena delete dahulu data-data yang ada dalam database kita. Okay, alright. Kalau
delete semua data kecuali satu data dalam table guru dan juga satu data dalam table pelajar. Kalau yang guna modul merah, dekat table pengguna tu awak jangan delete data yang pentadbir sistem tu. Dia ada seorang yang admin tu kan, admin tu biar. Yang lain semua awak delete. Okay, so pergi kat setiap table. Perekodan ni delete semua. Okay. Tahu kan macam mana nak delete? Awak pergi dekat setiap table ni. Okay, katakan sekejap yang mana ada data. Okay, ni. Okay, awak klik je dekat check box ni, tekan je delete. Okay, Cikgu, nanti dia, ya. kalau dah buat kena delete juga ke? Tak payah. Kalau dah buat tak payah delete. Okay. Okay. Kalau yang dah ada relationship, yang dah ada line-line relationship tadi, kamu tak perlulah delete data dalam database kamu ni sebab kamu dah ada relationship tu. Cikgu, yang aras tu kena delete juga ke? Ya, semua table. Semua table kecuali table guru dengan murid tu tinggalkan satu. Satu guru, tinggalkan satu murid. Edit, copy, delete, tekan delete kat situ kan cikgu kan? Betul. Okay, contohnya ni guru kan, saya ada dua, Amira dengan Emmanuel lah, saya delete satu. Okay. Okay, kemudian pelajar pun saya ada dua kat sini, so saya delete satu. Okay, quiz, soalan, kelas, topik, yang tu semua delete habis. Okay, kalau yang guna modul merah pula, pengguna awak tinggalkan admin sistem tu, yang lain pelajar-pelajar tu boleh delete. Perekodan pun sama, pilihan, soalan, topik, kemudian saya tak pasti apa lagi table yang kamu ada, delete je. Okay, delete record dia, jangan delete table. Delete table lain pula jadi dia. So delete record. Klik kat checkbox ni, tekan delete. Okay, dah kosong dah awak punya tu? Dah. Dah. Okay, kalau dah kita pergi pada designer tadi. Okay, kejap lupa lagi sekali. Pergi dekat structure. Okay, pergi dekat SQL. Structure, sorry. Okay, sebelum kita buat relationship, kita kena jadikan kunci-kunci asing yang ada pada setiap table sebagai index key. Okay, kalau yang guna modul hijau, cikgu rasa diorang dah jadikan index key. Betul tak? Awak pergi pada setiap table, contohnya, okay ni cikgu tunjuk dulu yang modul hijau Kalau pergi table guru, table guru dia tak ada kunci asing. Okay, kelas ni. Okay, kelas pun tak ada kunci asing. Quiz. Quiz ni pun sama, dia tak ada kunci asing. Ni dua-dua ni kunci primer. Okay, pelajar. Okay, pelajar ni dia ada kunci asing, ID kelas dia. Okay, awak nampak kat sini kan, dia dah ada kunci warna kelabu ni. Maknanya dia dah jadikan kunci asing ni sebagai index key. Okay. Okay, lepas tu soalan. Okay, soalan pun ada kunci asing, ID guru ni. Cuba tengok kat structure. ID guru pun dia dah, kamu dah setkan sebagai index. Dia punya simbol ialah kunci warna kelabu ni. Tu menunjukkan bahawa dia adalah kunci asing yang kamu dah labelkan. Okey, kalau yang guna modul merah, kamu belum labelkan lagi kunci asing tu. So kamu kena cari kunci asing. Okey, pengguna, cikgu rasa pengguna tak ada kunci asing. Okey, perekodan. Okey, perekodan ada. Kunci asing dia ialah ID pengguna dan juga ID topik. Sebab kunci primer dia ialah ID perekodan. Okey, so ID pengguna dan ID topik ni adalah kunci asing. Okay, so yang ni cikgu dah buat dah. Sebab tu dia ada. Okay, cikgu cari yang tak ada lagi. Sekejap. Pengguna perekodan. Oh, ni pun dah ada. Sekejap. Ni lagi. Okay, yang ni belum ada.
So ID pengguna dengan ID topik ni awak klik pada checkbox sebelah dia. Okay. Kemudian tekan je index. Okay, so dia akan keluarlah simbol kunci warna kelabu ni. Okay, kemudian pilihan. Okay, pergi juga dekat structure. Yang ni ada juga kunci asing dia ialah ID soalan. Sebab dia link dengan table soalan kan. So ID soalan ialah kunci asing. Okay, tekan juga index. Okay, so keluar dia punya simbol kunci warna kelabu. Okay, kemudian pergi table soalan. Okay, table soalan dia punya kunci asing kat sini kita nampak ada ID topik ya sebab dia link dengan table topik. Okay, klik index. Okay, kemudian topik cikgu rasa tak ada dia punya kunci asing. Okay, topik tak ada. Okay, alright, kemudian kamu check balik lah. Okay, pengguna ni tak ada, perekodan. Okay, pergi dekat structure. Okay, ID pengguna, ID topik dah jadi index key. Okay, pilihan. Okay, ID soal. Ya. Nak tanya, kalau dah buat relationship pun kena buang data ke? Kalau dah buat tak payah. Okay. Awak dah buang ke sekarang? Tak. Tak buang ya, okey. Kalau yang dah ada relationship tadi, yang bila awak pergi dekat designer, dia dah ada. Oh ni tak ada, kejap. Okey, bila awak pergi kat designer, dia dah ada line berwarna-warni. Ni line relationship dia lah. So kamu tak perlulah buat step yang cikgu tunjukkan tadi. Step yang cikgu tunjukkan tadi untuk yang belum ada line relationship ni. Okay, alright. Dah jadikan semua index key. Cikgu boleh tak ulang balik? Ulang yang mana satu tu, Iman? Nak start index key tu. Okay. Awak buat apa? Basic, intermediate, advanced? Intermediate. Okay, saya rasa intermediate ni. Saya tengok tulisan ni. Oh, intermediate saya tak keluar. Okay, table awak sama ke? Pengguna, perekodan, pilihan, soalan, topik? Sama je sama. Sama ya? Okay, alright. So kita start dengan table pengguna. Okay, pengguna cikgu rasa tak ada foreign key. Tak ada kunci asing. Okay, so tak perlu. Okay, pergi dekat perekodan. Okay, perekodan ada kunci asing iaitu ID pengguna dan juga ID topik. Okay, so pergi dekat structure. Okay, awak klik dekat checkbox sebelah ID pengguna, sebelah ID topik, bawah ni ada index, awak klik. Okay, bila awak dah klik, awak nampak ada keluar simbol kunci berwarna kelabu, maknanya dia dah jadi index. Okay, dapat? Seterusnya pergi table pilihan. Okay, dekat table pilihan ni pun ID soalan ialah kunci asing. Okay, jadi pergi klik kat checkbox sebelah ID soalan, klik lagi pada index. Okay, dan awak akan nampak dia keluar simbol kunci berwarna kelabu. Okay, kemudian pada table soalan, ada tak kunci asing? Okay, ID topik ya, kunci asing sebab dia link dengan table topik. So kamu klik, jadikan dia index. Dah, pergi pula kat table topik. Table topik tak ada kunci asing ya. Okay. Cikgu, Yes. untuk buku hijau tadi kunci asing dia dekat mana Kamu dah ada belum relationship? Tak ada. Tak ada juga? Lain tu. Okay. Kunci asing dia Sebab saya tengok tak ada satu pun file yang ada kunci asing. okay. Awak punya level berapa? 1, 2, 3? Saya dah tukar 2. Okay, so ni quiz online 2 ya. Okay,
guru. Pergi dekat guru dulu lah. Guru tak ada juga, saya rasa tak ada kunci asing kat sini. Okey, kelas pun tak ada. Okey, quiz. Okey, quiz pun tak ada ni. Quiz ni awak pergi kat structure. Okay, so quiz ni pun tak ada. ID pelajar dengan ID soalan dalam table ni adalah kunci primer. So dia tak ada kunci asing kat sini. Okay, so biarkan pergi dekat pelajar. Okay, pergi kat structure. Okay, biasanya senang je nak kenal kunci asing ni ialah dalam table tu dia ada attribute ID yang lain. Sebab kebanyakan table kita suka jadikan primary key dia ID. ID kelas, ID pelajar, ID guru, ID soalan. Kita suka jadikan ID tu sebagai primary key. So bila dia muncul dalam table orang lain, maknanya dia foreign key lah tu, kunci asing. So macam dalam table pelajar ni ada ID kelas ni, maksudnya dia linkkan table pelajar dengan table kelas. So ID kelas ni index key lah. Ada tak simbol kunci warna kelabu? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada awak klik kat sebelah dia, tekan index. Tekan index. Okay. Dah keluar dia punya simbol. Tekan index. Oh, sekejap. Index bawah ni. Keluar cikgu. Dah okay. ID kelas sahaja kan? Okay. Pergi table soalan. Okay, pergi dekat structure. Okay, table soalan ni pun ada dua kunci asing dia, ID guru dan juga ID topik. Okay, so klik dua-dua tu, klik pada index kat bawah tu. Sudah cikgu. Okay, topik. Topik ni cikgu rasa tak ada. Okay, topik tak ada. Okay, so itu je kunci asing dia. Okay, ada lagi yang lain? Berat sama. Ada? Tak ada Okay, kalau tak ada cikgu nak tunjuk macam mana nak buat relation. Okay, yang ni cikgu tak tahu cikgu dah. Cikgu check dulu cikgu punya database ni kosong ke tak. Punya di data. Okay. Apa dah ada sekejap Apa dah ada. Okay, tak apa cikgu cuba buat guna database ni tapi mungkin dia akan error sebab ada data dalam ni. Okay, awak susun dulu awak punya table ni. Kalau boleh cuba susun dia ikut ERD. Okay, pengguna membuat perekodan jawapan mengikut topik. Dalam topik ada soalan, dalam soalan ada pilihan. Okay, susun macam ni supaya senang bila awak nak linkkan dia. Okay dah Okay, sekarang tengok betul-betul, klik pada create relation. Bila awak gerakkan anak panah awak pergi sebelah kiri ni, dia ada a list of options yang kamu boleh pilih, ambil create relation. Okay, so dia akan keluar macam ni, anak panah dengan dia tulis kat situ select reference key. Okay, so pertama kamu perlu pilih dahulu kunci primer. Okay, contoh kunci primer, okay ni ID pengguna. Okay, dan kamu nak linkkan dia dengan kunci asing iaitu ID pengguna dalam perekodan ni. Okay, so klik tu dia akan keluar create relation ni, pilih cascade, tekan OK. Okay. Okay, kalau tekan OK dan dia tak keluar apa-apa error, maknanya jadilah tu. Macam mana awak nak tahu jadi? Kalau tak keluar line ni, awak pergi dekat sebelah designer tu, tekan dekat trigger. Okay, tekan balik kat designer. Okay, cuba tarik.
Okay, tu nampak tu line dia dah keluar. Okay, boleh? Okay. Okay, seterusnya ambil lagi create relation. Okay, cari lagi kunci asing dengan dia punya pasangan dia sebagai kunci primer. Kita kena pilih kunci primer dulu baru boleh pilih kunci asing dia. Okay, contoh kat sini ni ID topik kan. Kunci primer kat sini. Okay, kunci asing dekat sini. Okay, so pilih, tekan cascade. Tekan OK. Okay, kalau tak keluar apa-apa error maknanya jadilah tu walaupun belum keluar line. Sebab line dia lambat keluar, kita kena pergi tempat lain, pergi balik kat designer baru dia keluar. Okay, pergilah dekat trigger, pergi balik kat designer. Tengok dah keluar dia punya line. Okay, seterusnya buat lagi create relation. Okay, apa lagi? Cikgu boleh ulang tak? Okay. Okay, dekat mana nak saya ulang? Cikgu pening Yang create relation tu. Okay, sekejap saya delete. Cuba saya delete sekejap lah. Saya delete tak ni? Okay, boleh delete sebaik. Okay, kejap. Awak tunggu Okay, delete. Okay, pergi dekat designer. Okay, bila awak pergi kat designer, table awak ni dia bersepar. Okay, tak kisahlah dia bersepar tapi dia bertindih-tindih. Jadi awak asingkan dia. Inilah. Okay, dah sekarang pergi dekat sebelah kiri ni. Bila awak gerakkan mouse awak kat sini, ada list of options. Kamu ambil create relation. Okay. Okay, so dia akan keluar macam ni, ada anak panah, dia tulis select reference key. Okay. Right, first kamu cari kunci primary yang kunci primer yang ada kunci asing kat table lain. Okay, contohnya kalau macam ID perekodan ni, dekat table lain tak ada ID perekodan, so tak payahlah. Okay, kita tengok ni ID topik. ID topik, okay, kita klik pada ID topik. Okay, kemudian dia bagi tahu select foreign key. Okay, ni ID topik dekat table soalan ni adalah kunci asing. So klik kat situ. Okay, dia akan keluar create relation, foreign key. Okay, kat sini awak pilih on delete, cascade, on update, cascade. Tekan OK. Okay. Kalau tak keluar error maknanya jadi. Okay, walaupun line tak keluar, pergilah dekat trigger sebelah tu, pergi balik kat designer, nanti keluar line dia. Okay. Okay, next, pergi lagi dekat create relation, okay, cari lagi primary key yang ada foreign key juga. Okay, apa dia? Okay, ID topik, dekat perekodan pun ada ID topik juga sebagai foreign key. So, klik dulu pada ID topik yang primary ni. Okay, kemudian ID topik yang foreign key. Okay, pilih lagi semua pilihan ni cascade je. Tekan OK. Okay. Cikgu, Ya. macam mana nak delete relationship lah cikgu? Saya salah buat relationship dia. Okay, nak delete kejap. Okay, awak pergi klik je dekat ni. Tu, nampak keluar delete relation, tekan delete. Klik dekat dia punya dia punya ni lah, dia punya hujung ni. Awak klik kat hujung dia, delete relation, nanti dia delete. Mak saya punya pun dah terdelete. Okay, boleh? Boleh. Boleh ya? Okay. Okay, ambil lagi create relation. Ya. Kalau kita tak pakai cascade tak boleh Kalau tak pakai cascade. Kenapa? Error ke awak punya? Tak, bukanlah. Saya kosongkan semua. Dia keluar tak line tu? Keluar. Tak ada error pun. Boleh jugalah. Sebenarnya cascade tu supaya bila awak isi data dalam awak punya database tu, dia akan link. Maksudnya contoh kalau awak update dekat quiz soalan ID topik, so dekat
topik pun akan keluar ID topik yang sama. Tujuan cascade tu supaya data tu konsisten sama. Kalau kamu tak pilih cascade, kalau untuk kerja khusus ni boleh je lah. Tapi untuk in the future kalau awak buat database, awak guna cascade tu supaya data awak tu konsisten. Maksudnya tak adalah dalam table soalan ada topik satu kuadratik. Tiba-tiba dalam table topik tak ada pun topik tu. So dia tak konsisten. Sepatutnya dia kena konsisten lah data tu. Jadi kita pilih cascade. Tapi kalau untuk kerja khusus awak ni kalau dia boleh keluarkan line, walaupun kamu tak pilih cascade, tak apalah, pilih je lah kosong. Okay, boleh ya? Jelas Fakri? Jelas cikgu. Okay. Alright, kita sambung ID pilihan, tak ada. Sekejap, ID pengguna. Okay, ID pengguna kat sini. Cikgu tak pilih. Okay. Okay, macam contohlah ya, saya tak pilih, kosongkan je, tekan OK. Okay, pergi kat trigger, pergi kat designer. Okay, dia keluar juga ya line tu. Okay, boleh? Okay, next pilihan. Okay, ni ID soalan. ID soalan ada. Okay, ni ID soalan. Kemudian kat sini pun ID soalan. Okay, tekan OK lah. Okay, lagi sekali ID soalan. ID soalan. Kemudian ID soalan. Kita cuba pilih cascade. Oh, okay. Cikgu punya ni error sebab cikgu ada data dalam ni. Tu yang cikgu cakap. Itu bila ada data tu dia ada possibility untuk error. Okay, sebab tu cikgu minta kamu kosongkan tadi. Okay, kalau kamu punya database dah kosong tadi, kamu takkan ada error lah bila kamu buat relationship. Okay, so boleh sambung buat relationship tu. Okay, kalau untuk modul merah, patutnya dia punya relationship akan keluar macam ni. Okay, ni. Okay, pengguna, perekodan, soalan, bukan soalan, bawah. Topik, soalan, pilihan. Okay. Okay, so kamu screenshot kalau kamu dah berjaya buat ni. Okay, tak tahu kenapa screenshot cikgu pun tak berfungsi hari ni. Okay, kamu screenshot daripada untitled ni sampai kepada gambar relationship ni. Okay. Cikgu, saya nak tanya. Okay, ya. Yeah. So nanti ada 4 garisan lah ni? Kalau guna modul merah ni, dia akan ada 1, 2, 3, 4. 4 garisan. Okay. Cikgu. Okay. Dekat saya punya dia, saya boleh buat 2 je. Yang lain macam dia ada error. Awak ada data ke dalam database awak? Tak ada. Tak ada? Okay. Nanti lepas ni Kalau tak ada data mungkin tak lupa tertinggal unique key tu. Sometimes data index key tu kena check juga. Betul. Saya cakap Fakri. Kalau awak tak indexkan foreign key tu pun dia tak boleh juga nak buat relationship. Tapi tadi follow yang cikgu cakap tu je lah kan cikgu? Tapi cikgu tak tahu lah kalau kamu ada table topik. Kalau ada table topik, tadi dah buat kan foreign key tadi. Kalau ada table topik maksudnya? Table topik, tapi kalau kamu buat level 2 dia tak ada foreign key kat sini. Kalau level 3 baru ada sebab topik dia ada jenis tak silap. Kalau cikgu tunjuk level 3 punya kunci tu apa cikgu? Okey, tak apa. Awak punya tu nanti lepas kelas ke ataupun lepas habis PDPR awak, so awak boleh buat session dengan cikgu, nanti cikgu tunjuk.
Okay, boleh? Boleh cikgu. Cikgu, saya ada 5 termasuk dengan subjek. Betul kan? Okay, kejap. Kuisi. Design. Oh, awak punya ada table subjek eh? Saya ada table subjek. 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya betul lah ada 5. Okay. Ni kalau yang ada 5 table je, pengguna perekodan pilihan soalan topik, so awak akan ada dalam 4 line saja untuk relationship ni. Okay, dan lepas tu awak check lah. Okay, ID topik, ID soalan kat sini. Okay, ID pilihan ni kita ada pasangan dia, ID pengguna. Okay, ID topik kat sini, pergi ke ID topik sini. Okay, dah. Lepas tu screenshot daripada untitled ni. Daripada untitled sampai nampak ni. Keseluruhan relationship ni. Awak scroll ke bawah. Okay, pastikan nampak penuh table ni. Janganlah macam ni kan. Tak nampak bawah dia ni, tak boleh lah. Okay, lepas tu screenshot masuklah dalam Microsoft Word dulu ke, ataupun masuk dalam Telegram dulu ke, kat mana-mana. Nanti kemudian awak masukkan dalam pelaporan ni. Okay, so cikgu tunjuk kalau dah dapat tu. Okay, dia macam ni dia keluar. Okay. Okay, dah. So itu untuk 3.1. Ada data dictionary, ada table relationship, dah settle lah untuk 3.1. Boleh dapat 6 markah. Okay, boleh Okay, template ni nanti cikgu bagi dalam group. Okay, ada soalan setakat ni? Okay, kalau yang mungkin ada tak dapat ke, ada error ke. Okay, lepas PDPR nanti awak PM cikgu dan mungkin kita boleh buat personal session ataupun small group session untuk buat relationship ni. Okay, boleh? Right, ada soalan sebelum cikgu and class? Okay, nampaknya 3.2 cikgu tak Tak ada cikgu. tak ada Okay. So itu saja kan untuk hari ni kan? Yang Okay. dah boleh tutup semua kan? Betul boleh. Okay, 3.1 settle lah. 3.2 je cikgu tak sempat hari ni. So maknanya hari Khamis lah. Okay, boleh Boleh cikgu. Okay, so kalau ada masalah nanti PM cikgu. Okay, itu sahaja cikgu rasa untuk hari ni. Sekejap cikgu end dulu recording.